Karbo loading dalam sukan lumba jalan kaki. Okey, apa itu karbohidrat? Ialah sebahagian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sebagaimana kita tahu, karbohidrat merupakan sumber tenaga kita yang utama dan setiap 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori tenaga. Karbo ataupun glukosa ialah gula dalam badan kita ni yang kita kena kekalkan kepekatan gula dalam darah untuk normal. Sama juga macam suhu badan. Suhu badan kita juga kena normal seperti dalam darjah 37 darjah Celsius. Dan karbo juga disimpan di 2 tempat, iaitu di hati dan juga dalam otot. Okey, untuk di hati dikeluarkan bagi kepekatan gula dalam darah maintain semasa kita rehat. Dan gula dalam darah digunakan dan akan turun support bagi yang normal. Bila kita bersenam pula, kita dah gunakan banyak tenaga, jadi hati dia tak mampu untuk tampung. Jadi karbo yang berada di otot akan pakai ketika kita bersenam. Okey, ketika dalam sukan lumba jalan kaki, pada kita tahu lumba jalan kaki adalah sukan jarak jauh yang mempunyai latihan yang tinggi dan bergantung pada simpanan karbohidrat yang cukup kepada otot. Makanan ringan, makanan tambahan ringan mestilah mengandungi karbohidrat yang kaya dengan nutrien seperti buah-buahan, bijirin dan makanan tenusu. Jadi saya nak cakap tentang sukan lumba jalan kaki merupakan sukan yang berlangsung secara berterusan dan lebih daripada 90 minit kerana jarak yang berlaku dalam lingkungan 10 km, 20, 35 dan 50 km. Tapi 50 km dah tak ada, dia jadi 35 km. Dia merupakan sukan yang berterusan dan tidak akan berhenti selagi tidak sampai pada kilometer yang perlu dicapai. Jadi bila dah lebih daripada 90 minit ataupun sukan yang bila dah berterusan, kandungan karbo dalam otot ni sangat kritikal. Jadi atlet akan loading dengan semaksimum dengan cara mengubah suai pemakanan dan latihan dia. Jadi teknik karbo loading ini mempunyai 2 cara ataupun 2 metod, iaitu cara klasik dan modified. Cara klasik ni karbo loading akan ada 7 hari tempoh dia. Untuk cara klasik, pada 3 hari sebelum, atlet akan menggunakan sebanyak mana tenaga dan menghabiskan tenaga dia pada latihan dan tidak akan konsum karbohidrat pada 3 hari sebelum. Dan selepas 3 hari pula, atlet akan top up ataupun tambah karbohidrat sebanyak yang mungkin. Dan pada hari ke-7 atlet akan rehat, dan hari ke-8 atlet akan terus bertanding. Itu cara klasik kan. Untuk cara modified pula, atlet akan melakukan training yang berintensiti tinggi, moderate dan light, tapi mengambil sedikit jumlah karbohidrat pada 3 hari sebelum, dan 3 hari selepas barulah mengambil karbohidrat yang tinggi. Jadi untuk cara klasik dan modified ni, pakar lebih suggestkan kepada cara modified dia lagi bagus. Sebab kalau kita ikut cara klasik ni, dia tidak konsum langsung karbohidrat pada 3 hari sebelum. Dia menghabiskan segala tenaga yang ada dalam badan, dan dia akan menyebabkan kita jadi lesu dan mental. Pentingnya karbo loading ni untuk atlet jalan kaki, supaya atlet dia tidak mengalami satu situasi yang kita panggil hitting the wall. Hitting the wall ni merupakan satu keadaan yang menyebabkan atlet itu kelesuan kerana jumlah karbohidrat yang berada dalam badan semakin berkurang. Jadi ini boleh mengganggu pencapaian atlet tersebut untuk meneruskan dan menghabiskan pertandingan. Faktor utama atlet melakukan karbo loading adalah jumlah karbo yang dia ambil selepas bertanding. Bila dia dah banyak melakukan latihan, dia akan perlu konsum seberapa banyak karbo yang dia perlukan lah. Dan kedua adalah indeks glisemik. Apa itu indeks glisemik? Indeks glisemik merupakan kebolehan karbo untuk tingkatkan gula dalam darah. Dan bila indeks glisemik dalam makanan itu tinggi, maka dia masuk senang, maka kepekatan gula dalam darah terus akan masuk ke dalam otot. Kebanyakannya ini merupakan gula ringkas yang telah disiap proses, seperti minuman sukan. Kerana minuman sukan tu dia cepat dihadam dan kita cepat untuk mendapatkan tenaga, daripada kita kena makan nasi dan perlu menunggu untuk proses penghadaman. Jika kita tidak guna
teknik carbo loading ni dengan betul, dia akan efek kita punya recovery, dan badan atlet akan lesu dan akan efek mental. Jadi kajian juga kajian terbaru juga turut menyatakan dalam proses untuk kita recovery, karbohidrat dan protein juga perlu diambil dan dicampur supaya recovery tu berlaku dengan lebih cepat.